Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita bersama menyambung dan meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, telah pun memasuki satu bulan yang baharu, bulan Sya'ban bagi tahun 1443 Hijrah. Dan dalam masa yang sama, suka untuk saya menarik perhatian hadirin dan hadirat bahawasanya dalam situasi beberapa minggu ini, masyarakat kita ramai yang telah dijangkiti dengan COVID-19. Dan kadang-kadang yang dijangkiti tersebut, yang diuji dengan musibah tersebut adalah yang berdekatan dan berhampiran dengan kita. Kawan-kawan kita, rakan-rakan sepejabat kita, guru-guru kita, kenalan kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita. Jadi semua ini sekarang ini berada pada saat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ramai juga yang kita lihat diuji dengan sakit, batuk, demam, selesema dan seumpamanya. Dan ini semua adalah salah satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebenarnya. Jadi saya nak ambil satu masa yang singkat pada permulaan mukaddimah kuliah kita pada malam ini untuk saya menggalakkan diri saya dan juga kepada saudara-saudara kita yang diuji dengan pelbagai penyakit kepada satu perkara dan satu amalan yang agama kita anjurkan, yang mana kalau kita melakukan amalan tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan kita daripada penyakit yang kita hadapi. Dan amalan ini adalah namanya sedekah. Amalan ini namanya sedekah. Sebenarnya menjadi satu pedoman dan pengamalan para salafus salih, ulama-ulama kita terdahulu, bahawasanya mereka ini mengambil satu inisiatif untuk bersedekah bagi mereka menjauhkan musibah, penyakit dan bala bencana ke atas diri mereka. Dan sandarannya adalah kepada sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatkanlah dan rawatilah orang-orang sakit dalam kalangan kamu dengan amalan bersedekah. Maknanya dengan amalan bersedekah ia boleh merawat penyakit bagi seseorang. Dengan asbab bersedekah Allah menyembuhkan penyakit bagi seseorang. Jadi sebab itu kita menggalakkan diri kita untuk bersedekah bagi menjauhkan sebarang penyakit dan musibah. Walaupun saya maklum bahawasanya hadis tersebut dinilai daif oleh para ulama-ulama hadis yang besar seperti Al-Imamul Baihaqi, seperti Al-Hafiz Al-Iraqi rahmatullah alaihima. Tetapi pengamalan ini adalah dalam bab-bab fadilat amal, dalam bab-bab fadilat, iaitu kelebihan bersedekah.
Dan kelebihan bersedekah sekiranya seseorang nak beristidlal dengan hadis yang daif, yang ni diberikan kebenaran oleh para ulama kita. Bahawasanya ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab mereka membenarkan pengamalan dengan hadis yang daif, tetapi bersyarat, bukan tanpa syarat. Ia bersyarat bahawasanya mesti dalam bab-bab fadilat sahaja. Maknanya bab-bab fadilat ni contohnya hadis itu tadi. Rawatilah dan ubatilah orang yang sakit dalam kalangan kamu dengan sedekah. Jadi hadis ni nak memberikan ganjaran dan kelebihan sedekah kepada kita. Bahawasanya orang yang bersedekah itu Allah akan pelihara dirinya daripada musibah. Siapa yang banyak bersedekah, Allah menyembuhkan dirinya daripada penyakit yang dia alami. Jadi oleh kerana itu hadis ini adalah sebagai fadilat. Dan syaratnya pula hadis ini mestilah, kalau kita nak beramal dengan hadis daif, mestilah hadis tersebut tidak terselalu atau bersangatan lemah. Dalam erti kata ia bukan kategori hadis palsu. Kalau hadis palsu kita memang tolak ke tepi. Tapi dalam bab-bab hadis fadilat ni, dalam bab hadis-hadis dhaif yang ringan, yang tidak terlalu berat, yang tidak palsu, maka para ulama kita memberikan pengecualian dan sedikit keringanan. Dan yang ketiganya, kalau kita nak nisbah, kita tak boleh nisbah secara jazam, secara pasti bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Cuma yang saya suka nak bawakan perbahasan sedekah merawat penyakit ini. Kerana zaman sekarang, musim sekarang ni musim ramai orang tidak sihat, ramai orang sakit itu dan ini. Sebab itu saya nak kongsikan juga sebagai permulaan kuliah kita. Walaupun hadis tersebut dinilai dhaif oleh para ulama kita, tetapi dari sudut pengamalan salaf, pengamalan para ulama-ulama salafus salih, mereka amat mengamalkan apa yang saya sebutkan. Antara contohnya adalah Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Orang yang belajar ilmu hadis, dia pasti akan kenal nama Abdullah ibn al-Mubarak. Lahir pada tahun 118 Hijrah dan wafat pada tahun 181 Hijrah. Dan Ibnul Mubarak ni adalah tokoh besar dalam kalangan ulama-ulama hadis. Jadi satu hari ada seorang lelaki datang kepada Ibnul Mubarak. Dan lelaki ni, dia mengadu bahawasanya dirinya tertimpa satu penyakit. Di kakinya ada kecederaan yang bernanah. Kecederaan yang bernanah. Dan nanah tersebut tidak henti-henti keluar selama hampir 7 tahun. Selama hampir 7 tahun. Dan apabila nanah berterusan keluar tidak henti-henti selama hampir 7 tahun, maka datanglah lelaki itu kepada Abdullah ibn al-Mubarak untuk mencari solusi, untuk mencari penyelesaian. Maka dia pun ceritakan keadaan dirinya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, bahawasanya dia ini diuji dengan penyakit, keluar nanah daripada kakinya tidak henti-henti selama 7 tahun. Dan dia kata, aku dah pergi jumpa tabib. Dah pergi jumpa tabib. Dan tabib ni kalau penamaan moden disebut sebagai medical doctor. Doktor perubatan. Itu makna tabib. Dan sekarang pun sebenarnya dari sudut pengamalan kita, memang kita akan guna lagi istilah tabib. Tapi biasanya tabib tu adalah rawatan Cina. Itu biasanya orang panggil sebagai tabib. Tapi doktor lah, merujuk kepada medical doctor. Jadi dia kata, aku dah pergi jumpa tabib, tapi aku masih tak dapat solusi kepada penyakit dia ni. Maka kata Ibnul Mubarak rahmatullah alaih, nak memberikan jawapan kepada permasalahan lelaki tersebut. Ibnul Mubarak kata, cuba kamu pergi kepada satu kawasan, yang mana kawasan tu penduduk dia berhajat kepada air. Berhajat kepada air. Maka kamu galilah perigi di situ. Gali perigi. Dan bila kamu gali perigi, aku berharap kepada Allah, dengan perbuatan kamu itu penyakit kamu akan sembuh. Perbuatan kamu, penyakit kamu akan sembuh. Dia pergi gali perigi, bukan dia gali perigi di kawasan tak ada orang tak. Dia pergi gali perigi di kawasan orang ramai berhajat dan berkehendak kepada air.
Jadi perbuatan dia dianggap sebagai sedekah yang paling hebat. Kerana semua kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah, kata Nabi SAW. Semua kebaikan adalah sedekah. Jadi lelaki itu pun dia pergilah kepada suatu kawasan, yang mana kawasan tu masyarakat berhajat kepada air, dan dia gali perigi di tempat tersebut. Dan sebaik dia gali, orang ramai mengambil manfaat daripada usahanya, daripada kebaikan dan kebajikan yang dia lakukan, daripada amal sedekah dia itu dengan keringat dan kudrat dia. Maka akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, sembuh penyakitnya itu tadi. Sembuh penyakit dan terhenti nanah keluar. Dan inilah antara keajaiban sedekah. Antara keajaiban sedekah. Sedekah menghalang seseorang daripada ditimpa penyakit. Jadi kita kena sentiasa lazimkan amalan dan ibadah tersebut. Dan kisah ini diceritakan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala. Dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala. Dan di sinilah yang menjadi pembeza antara kita dengan selainnya. Kita pun menyampaikan kisah ulama-ulama dahulu, dan ada pihak dan kumpulan juga yang menyampaikan kisah tentang mana-mana ulama. Cuma di mana perbezaan kita dengan mereka? Kita menyertakan sumber, supaya orang ramai yang mendengar dia dapat kembali kepada sumber untuk dia semak kembali kesahihan cerita tersebut. Adakah cerita itu betul ataupun cerita itu tidak. Tapi sebahagian kumpulan dia tak pentingkan. Dia tak peduli tentang isu ni. Dia main cerita sahaja kisah wali itu, main cerita sahaja kisah ulama sekian, tapi tidak ada sumbernya, tidak ada hujahannya dan tidak ada sandarannya. Jadi itu sebagai muqaddimah. Kerana saya nak galakkan perkara ini, supaya dengan amalan kita yang memperbanyakkan sedekah, Allah jaga kita daripada penyakit yang sekarang ini ramai orang diuji dengan sakit. Batuk, demam, selesema, penat, pening, macam-macam penyakit. Jadi kita ambillah satu inisiatif, banyakkan sedekah. Dan saya pun kadang-kadang tertanya juga, kalau kita nak ambil daripada kitab, ada sebuah ulama tu dia kata bahawasanya rawatan dalam agama kita ni terbahagi kepada 3 kategori. Ada rawatan-rawatan yang memang bersifat medik secara total. Maknanya dia memang rawatan seperti rawatan moden sebagai contoh. Dan ada juga rawatan yang disifatkan sebagai rawatan agama. Dan ada rawatan juga yang ketiganya yang menggabungkan antara dunia dan agama itu. Dan kata para ulama, antaranya dalam kitab Sifrus Sa'adah, penulisnya menyatakan bahawasanya bersedekah ni adalah kategori rawatan yang kedua tu tadi. Rawatan agama. Rawatan agama untuk mengubati penyakit. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Al-Bukhari pun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya gerhana, macam kita baru ni merasai gegaran gempa bumi, tapi bukan di negara kita, negara jiran kita, tapi kita rasa juga. Tapi yang ni gerhana. Dan apabila berlaku gerhana, Nabi SAW kata, "Idza ra'aitumuhu", apabila kamu melihatnya, takbirlah kamu kepada Allah, salatlah kamu kepada Allah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kamu. Apa kaitan antara tengok gerhana dengan sedekah? Jadi para ulama-ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahmatullah alaih. Ibnu Daqiq Al-Aid ni adalah ulama mazhab Syafi'i. Jadi beliau ni rahmatullah alaih, beliau kata ini adalah dalil isyarat bahawasanya seseorang itu apabila dia melihat, apabila dia mengalami sesuatu yang menakutkan, yang menggerunkan, hendaklah dia bersedekah untuk menyelamatkan dirinya daripada perkara yang dia takuti tersebut. Jadi macam kita ni khawatir dengan COVID contoh. Kita khawatir dengan penyakit itu, kanser, penyakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan seumpamanya. Kita khawatir. Jadi kalau kita khawatir dan kita tidak mahu diri kita dijangkiti perkara-perkara tersebut, sedekahlah. Banyakkan sedekah
sebagai salah satu konsep menyelamatkan diri kita daripada penyakit. Walaupun baik, soalan yang sangat baik. Saya nak ulang semula soalan supaya manfaat para pendengar yang tidak mendengar persoalan daripada sahabat kita Abu Talhah. Iaitu, adakah saya kata tadi amalan-amalan sedekah boleh merawat penyakit? Contoh. Jadi adakah termasuk penyakit-penyakit di situ seperti anxiety, penyakit depression, penyakit-penyakit kadang-kadang orang stres, orang rasa resah gelisah dan seumpamanya? Maka kita kata ia juga termasuk. Ia juga termasuk. Kerana semua ini dia bukan semata rawatan kepada penyakit-penyakit luaran sahaja, tapi penyakit-penyakit dalaman juga. Dengan izin Allah, menerusi amalan soleh. Yang ni kita kena clear. Bahawasanya adanya anjuran tu, hadis khusus, fadilat khusus. Contoh, macam saya kata tadi, ada hadis yang diriwayat oleh Al-Baihaqi, tetapi dinilai dhaif oleh Al-Baihaqi. Dawu mardakum bis sadaqah. Rawatilah orang sakit dalam kalangan kamu dengan sedekah. Yang ni hadis khusus, fadilat khusus. Tapi adanya dalil yang umum, fadilat yang umum. Macam yang Quran sebut, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ini adalah dalil umum, fadilat umum. Sesiapa yang beramal saleh dari kalangan orang lelaki atau perempuan dalam keadaan dia beriman semasa melakukan dan melaksanakan amal saleh, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Jadi amal soleh umum, meliputi keseluruhan amal soleh, baca Quran, sedekah, salat. Dan fadilat yang umum apabila Allah kata kami akan hidupkan dirinya dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ni mencakupi kesihatan tubuh badan, luaran dalaman, dari sudut emosi, dari sudut roh, dari sudut jantung hati, dari sudut jasad. Jadi ini adalah kehidupan yang baik. Maka kita kata kedua-duanya ada sama dan menepati apa yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Ada dalil yang khusus, fadilat khusus, dan ada dalil umum, fadilat yang umum. Tetapi ala kullin, secara overall, secara keseluruhan, amal saleh mampu dengan izin Allah Ta'ala untuk merawat kategori-kategori penyakit yang zahir, yang batin. Dan saya selalu sebut hadirin dan hadirat yang saya hormati, bahawasanya bila kita minta perlindungan Allah, afiat Allah dalam bacaan doa kunut, wa afini fiman afait, ya Allah kau berikan aku ni afiah bersama dengan golongan yang mendapat afiah daripadamu, maka afiat di situ merujuk kepada afiat daripada min amradil zahir wal batin, daripada penyakit-penyakit zahir dan juga penyakit-penyakit batin. Baik. Jadi penyakit-penyakit zahir ni benda yang nampak, macam darah tinggi, kencing manis, kanser, even COVID pun. Ini adalah penyakit-penyakit zahir. Adapun satu lagi penyakit adalah penyakit batin, penyakit dalaman yang kita ni tak nampak, seperti riak, seperti ujub, seperti al-kibir ataupun takabbur, seperti hasad, seperti su'udzon. Yang ni semua adalah penyakit-penyakit batin. Dan cara juga nak menghapuskan dan merawat penyakit-penyakit ni, amal soleh. Tapi kalau orang kata antara dua yang mana lagi bahaya, saya tak kata antara bahaya dan tidak bahaya, kedua-duanya bahaya. Tapi yang mana lebih bahaya? Maka yang lebih bahaya ni adalah yang batin itu tadi. Yang batin. Dari sudut luaran nampak sihat, tak ada COVID, tak demam, tak kanser, dalam hati penuh takabbur. Allahu Akbar. Jadi hati penuh takabbur, nampak luar sihat, jasadnya elok, cantik, segak. Tapi dalam hati penuh hasad, penuh dengan kibir. Dan sebab itu kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah
daripada perasaan takabur. Takabur adalah penyakit. Ada je takabur dalam hati, rasa megah diri, bangga diri, besar diri, maka seseorang tu Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Tapi kalau kita ni didiagnose adanya COVID contoh, kita tak boleh nak kata kepada doktor tu, awak ada COVID, oh kalau macam tu saya masuk neraka ke doktor? Kita tak boleh kata begitu kerana tidak ada kaitan. Orang yang ada kanser boleh masuk syurga, orang yang ada COVID boleh masuk syurga, orang yang ada darah tinggi boleh masuk syurga. Tapi orang yang dalam hatinya ada penyakit kibir tak boleh masuk syurga. Jadi sebab itu kita nak rawat benda-benda ini, dan rawatan inilah dengan amalan soleh. Jadi kalau kita lihat banyak yang Quran berikan petunjuk kepada hal ini, hadis-hadis fadilat umum dan juga menerusi dalil yang umum. Baik. Jadi saya nak pergi kepada perbahasan kita, hadirin dan hadirat, sambungan daripada Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan Zadul Ma'ad, iaitu bekalan perjalanan kita, bekalan permusafiran kita untuk kita ini mengikut dan menelusuri khairil ibad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia. Jadi kita nak kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut ucapan Nabi, dari sudut perbuatan Nabi, dari sudut akidah Nabi, akhlak Nabi, ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita nak ikut. Kerana baginda adalah sebaik-baik ikutan. Tidak ada mana manusia yang lebih baik untuk diikuti dan dituruti kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ni yang selain daripada Nabi, dia tak terlepas daripada salah dan silap. Adapun Nabi tidak. Semua yang baginda zahirkan, yang baginda tunjukkan, itu adalah sebaik-baik perkara. Dan sebab itu kita mempelajari kitab kita ini supaya kita nak melihat kepada hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama kata hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya tidak ada perbezaan yang ketara, hadiu dengan huda. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan tentang muqaddimah kitab Sahihil Bukhari itu sebagai huda as-sari, dan sebahagian lagi mengatakan sebagai hadius sari. Sama sahaja, hadius sari, hadiu atau huda. Keduanya adalah membawa erti petunjuk. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi masyihi wahdahu wa ma'a ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berjalan bersendirian dan juga semasa baginda berjalan bersama dengan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kana idza masya takaffa'a takaffuan wa kana asra'un nas mishyatan wa ahsanaha wa askanaha. Yang membawa erti dan maksud Nabi ni, apabila berjalan, baginda berjalan laju, baginda berjalan pantas dan cepat. Dan baginda merupakan manusia yang paling cepat perjalanannya dalam erti kata langkah kakinya, dan paling elok serta paling sukun, paling tenang. Yang ni sifat perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nak menolak isyarat sebahagian orang dia jalan tu jalan dok-gok. Tahu tak istilah dia? Maknanya jalan pun kita tengok Allah macam orang sakit, macam orang tak sihat, apa semua. Kemudian bila orang kata nampak muda lagi 20-an tapi duk jalan slow, kemudian dia kata ini warak syekh, dia kata. Itu bukan warak. Siapa yang lebih warak berbanding Nabi SAW? Dan sebenarnya isu bab berjalan ni dia bukan isu warak. Warak ni ada satu perbahasan lain. Warak ni kita tinggalkan sesuatu di dunia ni kerana kita takut dia punya keburukan di akhirat. Itu baru betul warak. Macam contoh yang Imam Nawawi kisahnya, dia tak makan pun buah hasil daripada pokok-pokok di kawasan, di kebun dia tu, kerana dikhawatiri pokok tu menghasilkan buah daripada harta yang syubhah. Yang tu logik lah, itu warak. Maknanya ada orang dia tak, kalau macam dia tengok duit yang atas tepi jalan pun kadang dia tak ambil, dia meninggalkan tu kerana warak, kerana dia takut kepada mudaratnya di akhirat.
Tapi bab berjalan slow ni bukan warak. Dia tidak termasuk dalam kategori warak. Jadi kita kena jelas sebab Nabi SAW berjalan pantas. Nabi jalan laju. Tapi nanti sekarang bila kita kata begini, ada orang boleh argue pula, dia kata. Bukan ke Quran cerita dalam surah Al-Furqan, iaitu tentang ciri-ciri ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman. Yang mana Allah kata, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan golongan ibadur rahman ni apabila mereka berjalan di atas muka bumi, fil ardi. Fil ardi tu di atas muka bumi, hauna, dengan penuh ketenangan, dengan penuh santun. Dan saya tak nafikan dalam kitab-kitab tafsir memang ada tuntutan dan anjuran untuk kita ni berjalan seperti kadang-kadang ada sebahagian riwayat dalam kitab-kitab tafsir cerita bahawasanya orang-orang soleh datang berjalan tu dalam keadaan paling lemah dan orang tengok pun seolah mereka ni tak sihat, seolah mereka ni sakit bila mereka berjalan. Betul. Tapi sebenarnya ayat tersebut, terjemahan yang lebih tepat dan tafsiran yang lebih tepat adalah orang-orang yang disifatkan sebagai ibadur rahman ni mereka berjalan dengan santun, dalam erti kata mereka tidak berjalan sombong. Itu maknanya. Mereka berjalan dengan penuh kerendahan jiwa. Itu maknanya, bukannya mereka berjalan slow. Kadang-kadang ada orang berjalan slow tapi untuk riak, kerana dia nak tarik perhatian orang ramai. Orang nampak Allah solehnya berjalan slow. Tidak. Tapi kalau kita tengok di sini, Nabi SAW adalah asra'un nasi misyatan. Nabi adalah manusia paling laju berjalan. Maknanya paling cepat, paling pantas. Tapi itu tidak menafikan ketenangan Nabi. Bukan Nabi berjalan gopoh-gapah, tidak. Dan Nabi tidak terlalu lambat. Tapi Nabi berjalan sederhana. Cuma ia disifatkan sebagai laju oleh para sahabat. Yang ni yang kita kena ikut. Dalam arti kata, orang ni walaupun dia nampak dah tua ke apa semua, dia kena pantas. Dia kena cepat. Dia tidak boleh terlampau lambat dan tidak boleh terlampau laju pula. Kita kena ambil konsep, orang kata mengikut kesederhanaan itu. Tidak terlampau laju dan tidak terlampau perlahan. Maknanya dalam laju yang tidak menjadikan contoh gopoh-gapah. Jadi kita kena ingat satu konsep dalam agama kita ni, gopoh-gapah ni kelang kabut. Dan ia datang daripada syaitan. Ia datang daripada syaitan. Sebab itu Nabi SAW menyebut at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ta'anni ni daripada Allah, tenang-tenang. Tenang ni daripada Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Gopoh-gapah daripada syaitan. Jadi kita kena gabungkan semua dalil ni baru kita boleh ni. Maknanya Nabi ni tidak, walaupun Nabi laju tapi tidak gopoh-gapah. Walaupun Nabi laju tapi Nabi tak terlampau perlahan macam siput contoh. Dia tidak. Tapi dia sederhana. Kita kena memahami dalam banyak riwayat untuk kita kaitkan dengan ayat wa ibadur rahman tadi, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. 'Alal ardi ke fil ardi ya? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tadi saya sebut fi masa mula-mula tadi, saya tarik balik. 'Alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi alal ard, di atas muka bumi. Baik. Kemudian disebutkan di sini juga, hadirin dan hadirat, kata-kata daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah melihat seseorang pun yang lebih cantik berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsan ni baik. Maknanya yang paling elok, yang paling segak, yang paling cantik. Ka'anna syamsa tajri fi wajhih. Seolah-olah matahari itu mengalir pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari sudut kecantikan cahaya tu. Kecantikan cahaya. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ka'annamal ard tutwa lahu. Dan aku tak pernah tengok pun seseorang yang lebih laju langkahnya ketika dia berjalan berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan bumi itu dibentang atau dilipat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut Nabi ni berjalan seolah-olah Nabi menuruni bukit atau menuruni tempat yang tinggi, menunjukkan Nabi berjalan pantas, Nabi berjalan laju. Cuma kita kena, macam saya selalu sebut, kena beza antara segera dengan laju dan gopoh-gapah ni. Dia yang kita dituntut adalah bersegera, tapi kita tak dituntut gopoh-gapah walaupun nampak sama. Macam contoh, kita dituntut bersegera melakukan solat, bukan solat dengan keadaan yang sangat segera. Bukan. Ada beza tu sebenarnya. Bersegera solat ni maknanya kita solat pada awal waktu, tapi pelaksanaan solat tu dengan tenang, bukannya dengan gopoh-gapah, dengan kelang kabut. Tidak. Yang orang kata yang kedua tadi, dia solat dalam keadaan terlampau segera tu, itu contohnya kalau solat 4 rakaat jadi seminit. Yang tu terlampau laju. Jadi kita bayangkanlah kalau 4 rakaat 1 minit, dah 1 rakaat berapa belas saat? Jadi 1 minit ada 60. Jadi 60 saat. Jadi 60 bagi 4 ada 15 saat situ. 1 rakaat. Hebat benar. Jadi kita kata 15 saat tu nak baca Fatihah pun tak sempat saya rasa. Tapi ada orang buat. Jadi sebab itu kita pun kalau boleh kena faham. Macam bila Allah kata wasari'u ila maghfiratin, dalam surah Al-Jumu'ah tu, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah tu. Ramai orang dia mungkin salah faham sikit. Dia yang fas'au di situ bukanlah orang kata bersegera dalam arti kata berlumba, tidak. Tapi fas'au di situ adalah pergilah kamu melakukan salat Jumaat tu, pergilah buat salat Jumaat. Dia fas'au di situ maknanya adalah daripada as-sa'yu, yang wa alaysa lil insani illa ma sa'a tu. Maknanya berdasarkan apa perbuatan yang kita lakukan. Baik, perbuatan nas. Kemudian saya nak terus pergi kepada muka surat ataupun perbahasan yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Masih lagi kita berada pada perbahasan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma mashyuhu ma'a ashabihi fakanu yamshuna baina yadayhi wa huwa khalfahum wa yaqul da'u dhahri lil malaikah, da'u dhahri lil malaikah. Maknanya di sini kata penulis kitab rahmatullah alaih, adapun perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat baginda, maka para sahabat ni mereka berjalan baina yadayhi, dan baina yadayhi ni dalam literalnya merujuk kepada di hadapan Nabi. Baina yadayhi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khalfahum, dan Nabi di belakang mereka. Maknanya Nabi di belakang para sahabat. Wa yaqul, dan baginda bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, da'u dhahri lil malaikah, biarkan bahagian belakang badan aku tu untuk para malaikat. Zahar ni bahagian belakang badan. Biarkan bahagian belakang badan aku untuk para malaikat. Ini adalah satu isyarat. Tapi hadis ni rupanya kita kena, tak boleh kalau semata kita membaca satu hadis terus buat satu kesimpulan. Yang ni bahaya. Kerana hadis ni kadang dia datang pelbagai. Dia datang dengan banyak hadis yang mensyarahkan hadis-hadis yang lain sebenarnya. Jadi sebab itu kalau kita nak buat satu kesimpulan terhadap sesuatu perkara, kita kena gabungkan pembacaan hadis-hadis yang pelbagai. Ini yang lebih selamat sebenarnya. Jadi kita pun sebagai penuntut ilmu, kita kena tahu tentang hal ini. Ada benda yang kita tak boleh semata baca satu hadis kemudian kita terus buat kesimpulan sendiri. Bahaya sebenarnya. Sebab itu dia boleh menimbulkan satu kepahaman yang salah. Sebab tu ulama-ulama kita dahulu mereka teliti, mereka akan cross check. Banyakkan riwayat lain. Kadang riwayat ni kata begini, kadang riwayat ni kata begini pula. Jadi macam mana kita nak
Orang kata al-jam'u wat taufiq, himpun dan harmonikan. Dan para ulama kita ni apabila mereka melihat adanya perbezaan pendapat yang terhasil daripada perbezaan dalil, biasanya mereka akan ada 3 cara untuk menyelesaikan percanggahan dalil tersebut. Mereka ada 3 cara. Perkara paling awal yang mereka buat adalah jamak taufiq. Mereka himpunkan dalil dan mereka harmonikan. Mereka himpunkan dalil dan mereka harmonikan. Contoh, saya nak bagi contoh. Kerana Tok Guru saya sebut, bil misali yattadihul maqal. Kalau kita bagi contoh, ucapan kita orang lebih faham, orang lebih jelas. Jadi contohnya, yang ada 2 dalil yang dilihat berbeza, tetapi ulama-ulama kita dalam nak menangani perbezaan tersebut, mereka himpun dan harmonikan. Iaitu peristiwa Isra' Mi'raj. Ada persoalan, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya pada malam Mi'raj? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya pada malam Mi'raj? Rupanya ulama kita berbeza pendapat, para sahabat berbeza pendapat. Pendapat pertama kata Nabi nampak Tuhan, Nabi melihat Tuhan. Tetapi pendapat kedua kata Nabi tidak melihat Tuhan. Jadi kedua-dua ni ada nas, kedua-duanya ada sandaran. Jadi mereka nak himpunkan dan harmonikan pendapat yang 2 yang berbeza ni pada zahirnya. Macam mana? Mereka kata Nabi nampak Tuhan pun betul, Nabi tak nampak Tuhan pun betul juga. Allah, macam mana tu? Pada malam Mi'raj ni, Nabi melihat pun betul, Nabi tidak melihat pun betul. Jadi ulama-ulama kita kata bahawasanya Nabi melihat Tuhan tetapi bukan zat Tuhan. Yang Nabi lihat adalah cahaya. Itu pendapat untuk mengharmonikan. Dan yang kedua adalah pendapat yang mengatakan Nabi melihat Tuhan itu, Nabi melihat cahaya tapi tidak zat. Jadi kita faham begitulah. Maknanya walaupun ulama itu kata Nabi tidak melihat Tuhan, tapi mereka maksudkan Nabi tak melihat Tuhan secara zat, tapi yang Nabi nampak adalah cahaya. Adapun ulama yang kata Nabi melihat Tuhan tu bukannya melihat secara zat, tetapi melihat kepada cahaya. Jadi macam itulah. Sebab ada orang tanya kepada Nabi SAW, hal ra'aita rabbak? Adakah awak melihat Tuhan awak pada malam tu? Nabi kata, ra'aitun nur anna arahu. Aku nampak cahaya, macam mana mungkin aku dapat lihat zat Tuhan, dia kata. Jadi hadis sahih. Jadi sebab itu ini cara ulama-ulama nak memahami hadis yang dilihat secara zahirnya bercanggah. Macam tu jugalah hadis Nabi SAW, ada riwayat yang kata Nabi kencing berdiri, ada riwayat yang kata Nabi kencing duduk. Jadi yang mana satu ni? Kedua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kedua-duanya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ada hadis Nabi kencing duduk, ada hadis Nabi kencing berdiri. Jadi yang mana satu betul? Adakah itu percanggahan? Kita kata tak. Kalau kita nampak percanggahan, kita himpun dan harmonikan. Bukan semua perbezaan pendapat adalah perpecahan dan perbalahan. Jadi orang kita ni sensitif. Asal ada ustaz kritik ustaz lain, dia kata habis dah ustaz kita duk bergaduh, berbalah, berpecah. Bukan semua begitu. Perbezaan memang akan berlaku, cuma kita kena cari cara nak harmonikan tu. Kitalah kena kuasai sendiri. Bukan semua perbezaan membawa kepada perpecahan. Kadang bagus perbezaan pendapat selama kita raikan akhlak dan adab. Ni orang yang duk pejuang akhlak, bila duk beza pendapat, kafir orang tu. Apa akhlaknya? Tu tak elok. Jadi kalau kita patut kita perjuangkan apa yang kita praktikkan apa yang kita perjuangkan. Baik. Jadi dalam hadis ada yang kata ibunda kita Aisyah, Nabi kata Aisyah kata, kalau ada orang bagi tahu kepada kamu yang Nabi kencing berdiri, maka fala tusaddiquh, jangan kau percaya kepada dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman qat, kata Aisyah. Nabi tak pernah kencing berdiri walau sekali pun, kata Aisyah. Kemudian ada pula riwayat yang lain. Ada sahabat Nabi ni, dia pergi ikut Nabi bermusafir dan Nabi turun kepada subatatu qaumin.
Nabi pergi kepada satu tempat Subatah, dan Subatah ni adalah tempat pembuangan sampah, tempat buang sampah. Jadi Nabi pergi ke situ dan Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Jadi hadis sahih. Maka para ulama mereka nampak dalil yang zahirnya bercanggah, mereka himpun dan harmonikan bahawasanya kalau ikut sunnah Nabi, kencing duduk, sunnah Nabi. Tapi perbuatan Nabi kencing berdiri adalah untuk menjelaskan yang ia tidak haram. Ia tidak haram. Paling tinggi hukumnya adalah makruh. Tetapi makruh pun macam biasa, makruh tidak berdosa. Dan kata para ulama bahawasanya kencing berdiri dibenarkan juga dengan dawabit. Dia ada dia punya dawabit dia. Dawabit ni maknanya syarat-syarat dia lah. Maknanya dalam arti kata kita hendaklah aurat tidak terdedah. Ni kencing berdiri tapi aurat terdedah contoh. Ataupun mestilah di tempat yang tertutup, dan kena seusaha sehabis mungkin untuk pastikan anggota tubuh kita tak terpercik, ataupun spesifiknya pakaian kita tidak terpercik air kencing. Baik. Jadi macam tu caranya. Jadi apa kaitan dengan perbahasan kita ni tadi? Bahawasanya perbahasan kita ni, kita duk kata tadi Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah kamu di hadapan aku. Maknanya Nabi kata kepada para sahabat, berjalanlah kamu di hadapan aku dan tinggalkan bahagian belakang aku untuk para malaikat. Tinggalkan bahagian belakang aku untuk para malaikat. Maknanya ini adalah khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususiat Nabi ni maknanya para malaikat ni dia berjalan di belakang Nabi, dia tidak di depan Nabi. Tapi Nabi kata ini adalah satu penghormatan dan kemuliaan Nabi SAW yang diberikan oleh para malaikat apabila mereka ini berjalan di belakang Nabi SAW. Jadi para sahabat pula berjalan di hadapan Nabi. Cuma ada satu lagi hadis, walaupun hadis ini juga dinilai sebagai dhaif oleh sebahagian para ulama. Nabi SAW mengatakan, la tamshu baina yaday, jangan kamu berjalan di hadapan aku, wala khalfi, dan jangan kamu berjalan di belakang aku. Jadi para ulama sebahagian yang mensyarahkan hadis imshu amami, jalanlah kalian di depan aku ni, sebahagian mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan amam di situ, depan tu adalah kanan dan kiri. Itu makna sebenarnya. Jadi janganlah kamu berjalan di hadapanku, tetapi jalanlah kamu di hadapan aku. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, merujuk jalanlah kamu di kanan dan kiri aku. Maknanya beriringan dengan Nabi SAW, bukan di hadapan Nabi secara literal. Kerana ada riwayat lain yang menyebut begitu. Tapi tak salah untuk orang kata tarjih. Yang ni pun ada satu cara juga. Orang kata cara nak berhadapan dengan dalil-dalil yang bercanggah selepas daripada jamak taufik tu tarjih. Bila tarjih ni mesti kena ada salah satu yang betul. Mesti kena ada salah satu yang betul. Jadi contohlah kalau hadis ni, kalau kita berpegang hadis yang Nabi kata jangan kamu berjalan di hadapan aku dan jangan kamu berjalan di belakang aku, hadis tu dhaif, maka letak ke tepi. Letak ke tepi. Tapi yang sahihnya adalah imshu amami, jalanlah kamu di hadapan aku, da'u zahri lil malaikah, biarkan bahagian belakangku untuk diekori dan diikuti oleh para malaikat. Jadi hadis itu sahih, maka makna yang sebenar adalah para sahabat hendaklah berjalan di hadapan Nabi SAW, bukannya di bahagian kanan dan kiri Nabi SAW. Dan ada juga satu hadis, dan ini nak memberikan contoh, adalah anjuran utamanya adalah para sahabat ni bila berjalan dengan Nabi, mereka di depan. Tapi tidak bermakna ada sahabat yang tidak berjalan di depan Nabi, sebaliknya berjalan di belakang Nabi. Bukannya bermakna begitu, kerana riwayatnya ada banyak. Riwayat ada banyak. Sebab tu bila orang ni makin lama makin belajar, baru dia tahu banyak yang dia tak tahu. Betul. Dia sebab kenapa kita duk rasa kita alim, sebab kita sikit belajar. Tapi bila makin lama belajar, kita rasa, banyak benda yang rupanya aku tak tahu lagi sebenarnya. Saya lah tu. Banyak sungguh tak tahu. Itu tak tahu, ini tak tahu. Tapi bila kita buka, rupa ada hadis ni contoh. Ada ayat ni, ada dalil ni, ada sandaran ni. Jadi kita kalau
boleh sebagai penuntut ilmu di peringkat yang masih muda ni, kita kena tenang. Jangan gopoh-gapah dulu, nanti dulu. Jangan mudah menafikan. Kadang kita terus kata ni tak ada dalil, ni tak ada hujah, ni tak ada sandaran. Nanti dulu, kita kena kaji dulu. Kadang-kadang ada, tapi kita tak baca. Jadi kalau kita tak baca, boleh jadi kita yang malu lah nanti. Walaupun kita ni berada pada manhaj yang benar, pada jalan yang betul. Tapi kadang kita duk kesipuan, dia panggil national embarrassment contoh. Tapi itu adalah satu kesipuan. Maknanya ada rasa segan lah kita. Kita akan rasa malu. Sebab apa? Sebab kita yang kurang mengkaji, kita yang kurang membaca. Rupanya ada sandaran tu. Iaitu ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pada suatu hari berada di belakang Nabi SAW. Maknanya adalah riwayat sahabat duduk di belakang dan Nabi di depan. Maknanya ini adalah sebenarnya faktor adab sahaja. Utamanya adalah sahabat di depan Nabi SAW. Tapi ia bukanlah satu kewajipan. Maknanya kadang-kadang ada sahabat seperti Ibnu Abbas duduk di belakang Nabi SAW. Dan itu lebih menzahirkan akhlak dan adab. Kerana Ibnu Abbas ni walaupun dia sepupu Nabi, tapi dia jauh lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, ya gulam, inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka. Wahai budak, aku nak ajarkan kepada kamu beberapa patah kata. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Dan disebutkan di sini juga, wa kana alaihi salatu wassalam yamshi hafiyan wa mutana'ilan. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, kadang Nabi berjalan hafi. Hafi ni tak pakai selipar. Itu. Kadang Nabi berjalan tidak pakai selipar dan kadang Nabi pakai selipar. Jadi nak menunjukkan kepada jawas. Ini konsep dia. Perbuatan Nabi semuanya adalah hujah. Perbuatan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam semua menjadi sandaran dan dalil. Maknanya kalau Nabi buat sesuatu, ini dari sudut hukumnya apa dia perbuatan, apa hukum bagi perbuatan tersebut. Macam itulah cara kita nak beragama. Tengok kepada tindak tanduk perbuatan Nabi. Bila dah tengok kepada tindak tanduk perbuatan Nabi ni, contohlah, Nabi ni dia kahwin lebih daripada 4 dalam satu-satu masa yang sama. Tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan. Jadi kenapa tidak dibenarkan? Kerana ada dalil yang melarang. Jadi kalaulah apabila kita lihat seseorang tu Nabi kahwin 4 dan dia saya minta maaf, Nabi kahwin lebih daripada 4 dalam satu-satu masa yang sama, tapi dalam dia pula tak boleh kahwin lebih daripada 4, itu bukan bermakna dia menyelisihi jalan Nabi. Itu bermakna dia mengikuti jalan Nabi SAW. Kerana apa? Ada perbuatan Nabi yang khususiat Nabi, maka Nabi sahaja yang buat, tetapi tidak kita. Sama juga macam ada orang yang kata wajib Nabi ni melakukan tahajud, tapi bagi hak kita tak wajib. Jadi kalau pada pandang kita tak wajib itu, dan kita katakan tak wajib itulah yang mengikuti sunnah Nabi, jadi tak adalah pula okey kalau Nabi ni wajib tahajud, kita tak wajib tahajud, jadi itulah makna Nabi ke kanan, kita ke kiri. Tak betul. Kalau kita ikut apa yang Nabi perintahkan, dalam erti kata Nabi kahwin lebih daripada 4 dan kita tak kahwin lebih daripada 4, itu kita ikut Nabi, bukan kita tak ikut Nabi. Jadi sebab itu kadang-kadang bahaya duk cakap benda yang pelik-pelik ni dalam kalangan masyarakat. Jadi kita sebenarnya mengikut juga laluan dan arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap tindak tanduk perbuatan Nabi boleh dijadikan sebagai dalil. Jadi bila Nabi ni pakai selipar, kadang Nabi berjalan tak pakai selipar. Maknanya kalau kita pun nak berjalan tak pakai selipar tapi kena pada tempatnya, tak ada masalah. Tapi janganlah tengah-tengah padang ataupun tengah-tengah panas. Yang lagi panas dia adalah atas jalan tar tu, tak pakai selipar, sakitlah kaki dia. Yang itu boleh memudaratkan diri. Apa sahaja yang memudaratkan diri, agama tak benarkan. Tapi kalau kita tempat duk main bola contoh, orang main bola atas padang rumput, dia tak nak pakai selipar, suka hati dia lah. Menunjukkan bukannya haram pun benda tu kalau dia nak main bola tak pakai selipar. Baik. Tapi kalau dia pakai selipar duk berjalan sana sini, itu lebih utama. Baik. Kemudian ada juga perbahasan berkenaan dengan duduk Nabi dan sandar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan secara ringkas, Nabi ni kadang duduk di atas tanah dan kadang Nabi duduk di atas, orang kata, kapet ataupun
apa bahasa yang lebih tepat, maknanya alal hasiri wal bisat, maknanya Nabi di atas, orang kata kapet lah, nak terjemah apa tak tahu. Kapet kalau pemaidani tu nampak moden sangat pula. Jadi Nabi maknanya di sini, Nabi ni kadang duduk atas tanah, kadang Nabi duduk atas tikar lah, lebih tepat tikar. Kadang-kadang Nabi duduk di atas tikar. Kalau kapet ni tikar yang berbulu kan, tapi kita kata tikar yang dibuat daripada pelepah kurma ke apa dia ke, yang tu kadang pun Nabi duduk di atas perkara tersebut juga. Jadi di sini pun adalah isyarat kepada keluasan, kepada jawaz, kepada keharusan. Duduk atas tanah pun boleh, duduk atas lantai pun boleh, nak duduk atas tikar pun boleh. Begitulah. Baik. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup adalah berkenaan dengan fasal Nabi, fasal kata penulis kitab, fi hadihi sallallahu alaihi wasallam inda qada'il hajah. Berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nak qada' hajat. Dan qada' hajat ni adalah buang air besar. Qada' hajat adalah buang air, ataupun yang lebih tepatnya buang air, baik air kecil ataupun air besar. Kata penulis kitab rahmatullah alaih, kana idza dakhala al-khala, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki al-khala, dan al-khala ni adalah bil air. Dia kalau kita kaitkan al-khala ni dengan khalwah, khalwah ni bersendirian, bilik air adalah tempat kita bersendirian. Tak ada orang masuk bilik air dua-dua pula. Jangan buat pelik, masuk bilik air duduk dua orang dalam tu. Jadi kita kata sebab ni al-khala. Khala ni tempat orang bersendiri, tempat orang bersunyi-sunyi, bukan orang nak duduk ramai-ramai duduk dalam satu jamban. Tidak, itu benda pelik. Jadi sebab itu nama dia begitu. Nabi SAW apabila memasuki bilik air, baginda akan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kita kena minta perlindungan Tuhan. Sebab dalam bilik air ni kita tak boleh zikir kepada Allah. Dan kita tahu konsepnya bahawasanya zikirlah yang melari dan menghalau syaitan. Zikir yang melarikan dan menghalau syaitan. Sebab tu kita kena lazimi zikrullah. Hati ni tempat dia melekat. Was-was boleh masuk, iman boleh masuk. Jadi sebab itu kata para ulama tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir apabila mentafsirkan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas tu. Daripada kejahatan bisikan al-khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana telah membisikkan kejahatan kepada dada-dada manusia. Dan dada tu merujuk kepada al-qalbu, kepada jantung hati kita ni. Lalu Ibnu Katsir dia bagi tahu, dia kata hati ni kalaulah dia jauh daripada zikir Allah, syaitan akan melekat. Syaitan akan, istilah dia bergentayangan. Maknanya bergayut, melekat. Kalau kita katakan dia ingat Allah, syaitan akan lari. Syaitan akan lari apabila dia mengingati Allah. Seseorang itu zikrullah. Jadi sebab itu kita ni bila kita tak dibenarkan berzikir dalam bilik air, walaupun sebahagian mungkin boleh berhujah benda baik apa salahnya, tetapi kita kata tak dibenarkan berzikir dalam bilik air, jangan nak buat benda baik apa salahnya pula. Jadi kita kata tak dibenarkan ingat Allah di tempat-tempat yang sebegitu. Jadi kita kata itulah yang kita minta perlindungan, Allahumma inni a'udzu bika minal khubus wal khaba'is. Dan sekarang ni kita nak tengok kepada bukti, betul ke tak betul yang mana dalam bilik air ni banyak syaitan jantan, syaitan betina. Sebab tu ramai-ramai orang buat jahat kadang dalam bilik air. Sebab dia lalai daripada ingat Allah. Waktu tu dia tak boleh zikir, dia buat benda pelik gitu. Sebab tu kadang yang amat kita kagum dan kita amat terkejut bila masuk kepada tandas-tandas awam dan seumpamanya, kita tengok di dinding ke di pintu tandas penuh dengan tulisan-tulisan contoh. Macam-macam tulis itu, tulis ini, nombor tu, nombor ni, macam-macam penulisan.
Kenapa kita rasa takjub dan kenapa kita rasa terkejut? Kerana ada orang ni dia masuk bilik air pun dia bawa pen. Tapi bila dia duduk mengaji ilmu dalam masjid, pen pun tak bawa. Itu yang lebih menyebabkan kita rasa takjub. Masuk bilik air boleh bawa pen, tapi datang masjid, datang majlis ilmu, kadang tak ada catat nota, kadang tak ada buat penulisan, tak ada mencatat. Itu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita rasa yang mana satu penuntut ilmu yang sebenar ni. Tapi dia buat conteng tu. Conteng tu adalah vandalism. Dia buat vandalism dalam masjid kerana apa? Dalam tandas kerana apa? Itulah tempat dia, khubus wal khaba'ith. Itu yang kita minta perlindungan Allah. Dan kalau nak masuk pula, masuk dengan kaki kiri ke dalam tandas dan keluar dengan kaki kanan. Dan keluar dengan kaki kanan disebutkan di sini, wa kana alaihi salatu wassalam idza kharaja yaqul ghufranak. Nabi SAW apabila keluar daripada bilik air, Nabi akan mengucapkan ghufranak, pohon ampun ya Allah. Pohon ampun ya Allah. Ada satu soalan. Kenapa kita ni lepas keluar bilik air kena baca pula aku minta ampun ya Allah? Apa dosa yang kita buat dalam bilik air? Takkan kita mandi tu satu dosa? Takkan kita buang air kecil satu dosa? Takkan kita buang air besar satu dosa? Jadi apa yang dosanya? Biasanya orang minta ampun ni kalau buat dosa dan salah. Adakah buang air kecil, buang air besar tu berdosa? Tak. Kalau macam tu hari-hari kita berdosa sebab buang air kecil, sebab buang air besar. Tak, itu bukan dosa. Tapi kenapa diajar kita ni nak menyebut ghufranak? Jawapannya kerana semasa kita ini dalam bilik air, kita tak mengingati Allah. Itu dianya. Itulah satu kekurangan kita, kelemahan kita. Kerana waktu itu kita tak ingat Allah. Tapi tak ingat Allah di situ adalah ingatan dengan lidah. Ingatan dengan lidah. Arti kata dalam bilik air ni tak boleh baca Quran, tak boleh tasbih, tak boleh tahlil, tak boleh takbir, tak boleh zikir lah dalam arti kata. Tapi dalam hati tu tidak apa. Maknanya seseorang yang menzahirkan kebesaran Allah dalam hatinya, itu makna zikir dengan hati. Yang ni tak apa, yang ni tidak ada masalah dalam bilik air pun. Tapi saya ingat satu riwayat berkenaan dengan seorang ulama namanya Majduddin Ibnu Taimiyah. Majduddin Ibnu Taimiyah. Majduddin ni adalah datuk kepada Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Yang kita duk biasa dengar Ibnu Taimiyah tu cucu dia. Tapi ni cerita datuk dia. Tok dia tu ulama. Ibnu Taimiyah ni adalah yang kita duk rujuk Syekhul Islam tu kan. Yang tu adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdis Salam Ibnu Taimiyah. Jadi Abdus Salam ni adalah tok dia yang saya kata Majduddin Ibnu Taimiyah tu. Ulama besar dalam mazhab Hambali. Jadi Majduddin Ibnu Taimiyah ni diceritakan kisah dia bahawasanya bila dia duduk dalam bilik air, dia akan suruh ada seorang anak murid dia duduk di luar baca kitab daripada luar, dan suara tu ditinggikan supaya dia boleh dengar bacaan kitab tu dalam bilik air. Allah. Itu ciri apa? Inilah ciri ulama sejati. Orang kata kesungguhan menuntut ilmu, hatta dalam bilik air pun dia tak nak buang masa. Kita dalam bilik air dengar juga, tapi dengar lagu, pasang radio, pasang apa benda tah macam-macam lagi. Tapi kita bezalah jauh. Maknanya dia dengar itu, kalau dengar semata tak salah. Maknanya baca kitab kemudian dia dengar, dia ambil manfaat. Begitu duduk dalam bilik air. Dan banyak lagi riwayat, macam Imam Nawawi pun ada kisah bahawasanya Imam Nawawi ni dia tak makan benda-benda yang kalau dia makan tu akan menyebabkan dia buang air lama. Jadi dia makan benda-benda yang kalau dia nak buang air tu pun sekejap je. Maknanya tak adalah dia makan, kalau kita dengan biryaninya, dengan capatinya, dengan macam-macam kita makan, kari kepala ikannya. Jadi kita makan macam-macam, lepas tu penuh perut, lepas tu bila kita nak membuang, nak melabur tu lama kita melabur. Contoh, lama kita buang air besar. Jadi bila buang lama tu, bagi ulama-ulama ni rugi masa aku Jadi aku nak makan buah je contoh, nak makan benda kecil. Tapi kita ni pun yang mengaku penuntut ilmu memang susah nak ikut. Tapi ni para ulama sejati kita. Hidup mereka dengan ilmu, dengan kitab, dengan bacaan, dengan ingat Allah. Susah nak jumpa dah ulama-ulama begitu pada akhir zaman sekarang ni. Baik.
Dan disebutkan di sini juga sebelum kita tutup, wa kana alaihi salatu wassalam yastanji bil ma'i taratan wa yastajmiru bil ahjari taratan wa yajma'u bainahuma taratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja menggunakan air kadang-kadang, dan kadang-kadang Nabi beristijmar menggunakan batu, dan kadang-kadang Nabi menghimpunkan proses penyucian tu antara istinja dan istijmar. Jadi kita kena ingat bahawasanya istilah kalau kita buang air kecil, kita ambil air dengan tangan kiri kita, kemudian kita basuh dan bersihkan kemaluan kita, namanya istinja. Itu namanya. Mana istinja ni guna air. Istinja guna air. Adapun satu lagi yang kita dok belajar, dok bersihkan najis dengan batu tu, namanya istijmar. Namanya istijmar. Tapi dari sudut pengamalan, kita tidaklah familiar dengan perbuatan tu. Kita pun, saya pun tak pernah buat. Sebab kita ni mudah dengan air. Kita mudah dengan air. Jadi kita istinja sahajalah. Jadi perbuatan membersihkan najis dengan air, sama ada najis tu daripada kubul atau dubur, perbuatan tu namanya apa? Istinja. Namanya istinja. Dan kalau kita buka kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, macam contoh matan Abi Syuja', penulisnya sebut bahawasanya yang paling afdal adalah menghimpunkan antara istinja dan istijmar. Yang paling afdal. Kerana itu pada pandangan beliau adalah paling membersihkan ain najis tu. Maknanya paling menghilangkan najis, kotoran tu daripada saluran keluar najis tersebut. Tapi kalau selama kita dah pasti, kalau kita basuh dengan air pun bersih dah kita punya saluran najis, tak ada masalah. Yang tu pun dah mencukupi dan memadai. Sebab kita nanti, saya tak nak macam orang kita kan, nak bahas tentang hukum hakam salji di Malaysia sampai 3 tahun. Malaysia mana ada salji Syah? Tapi kita nak bahas tak habis-habis cerita salji. Itu maksud saya sebenarnya. Kita tak bahaskan panjang lebar tentang bagaimana nak cuci najis ni dengan batu, disebabkan pengamalan kita ni tak familiar masyarakat kita. Memadailah kita duk cerita bersihkan najis dengan air, bersihkan najis dengan air, tetapi syarat dia mesti hilang najis tersebut secara yakin. Jangan ada bau pula, jangan ada warna dia pula, jangan ada pula dia punya ain najis tersebut. Jadi ini cara Nabi SAW. Baik. Cuma ada mungkin persoalan yang masyarakat tanya adalah dengan tisu. Maka tisu ni kalau ikut kepada kitab-kitab fiqh dia memasukkan dengan daun, dengan apa-apa sahaja yang boleh mengalihkan najis daripada saluran keluarnya kepada benda tersebut. Macam contoh daun, macam contoh kertas. Jadi itulah yang kita katakan tisu. Maknanya tisu pun boleh dijadikan sebagai alat istinja. Tisu juga boleh dijadikan sebagai alat istinja, tetapi dengan syarat ia mampu mengalihkan najis tersebut dan menghilangkan najis daripada salurannya. Daripada macam mana? Betul, walaupun ketika ada air. Macam kita kata tadi yang menggunakan batu ni. Menggunakan batu ni kalau ada air pun. Sebab tu dia kata kalau digabungkan lebih afdal. Maknanya ada air tapi dia nak guna batu. Bukanlah guna batu bila tidak ada air. Tak, ada air sekalipun guna batu. Tapi yang pentingnya adalah dalam perbahasan fiqh ni nak memberikan ajaran kepada kita dan pengetahuan kepada kita adanya keluasan. Macam-macam keadaan boleh. Kalau contohlah orang yang belajar di negara musim sejuk, contoh. Sana terlampau sejuk. Kita ni kalau nak sejuk sangat, kita nak bersih alat sulit pun dengan air pun kita rasa Allahu Akbar, malahnya aku ni, kata sejuk sangat sampai ke tahap begitu. Jadi sebab tu kadang orang kita guna tisu je. Jadi sebab tu kadang kalau kita pergi ke negara-negara, kadang dah lah negara musim sejuk, kita duduk dalam airport dia pula, contoh nak pergi balik ke mana ke, masuk bilik air dia pula. Ya Allah, aircon ni sangat-sangat sejuk. Jadi waktu itu kita ada alternatif, contoh gunakan tisu dan seumpamanya, tetapi pastikan syarat yang paling utama adalah menghilangkan ain najis tu. Menghilangkan ain najis. Wallahu a'lam. Saya rasa memadai, mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang.
aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.